Buka buku aktiviti jilid 1, buku bahasa Melayu, aktiviti jilid 1, warna biru ni. Okey, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti ni lah, yang berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ni. Apa kita belajar? Ayat tunggal, ayat majmuk. Baiklah, kalau kamu semua sudah buka, jom kita bincangkan soalan-soalan ni. Baiklah, kamu boleh buka muka surat 1. Okey, muka surat 1. Jom kita baca tema 1 kekeluargaan, unit 1 keluarga cerdas. Keluarga cergas. Kamu tengok aktiviti 1, dengar, sebut dan susun. Mula-mula kita baca dulu semua maklumat yang ada pada muka surat 1. Tajuk dia Keluarga Imran. Okey, seperti yang kamu nampak ada 6 semua gambar kan? Ada 6 semua gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ada 6 gambar dan ada 6 juga ayat kan? Ni ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Sekarang kita baca satu persatu ayat yang diberikan. Okey, yang pertama, Imran pandai meluncur ais, dia sangat seronok. Yang kedua, Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okay, seterusnya ayat yang ketiga, Puan Sakinah, ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Kemudian ayat yang keempat, Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Seterusnya, Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Okey, yang terakhir, ayat yang terakhir, setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Okey, kita dah baca semua ayat yang diberikan. Jadi, macam mana kita nak buat? Senang kan? Kamu hanya perlu tulis sahaja nombor di tepi ni, yang dalam kosong ni, yang tepi ayat tu. Kamu kena tulis kat situ. Berapa? Kena ikut susunan lah. Mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Jadi macam mana nak cari? Mula-mula kamu kena bacalah satu persatu ayat. Lepas tu kamu samakan dengan gambar. Gambar mana sama dengan ayat yang kamu baca tu. Okey, contoh ayat yang pertama, Imran pandai meluncur ais, dia sangat seronok. Okey, dalam ayat ni dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal Imran. Jadi kamu carilah mana Imran. Imran mana? Ni je kan? Ni gambar ni, gambar Imran. Dia tak ada cerita dalam ayat tadi. Dalam ayat ni dia tak ada cerita pun pasal ayah dia ke, pasal adik dia ke, pasal mak dia ke, tak ada. Dia hanya cerita tentang Imran sahaja. Jadi ni kan gambar Imran kan. Jadi nombor berapa? Nombor 3. Jadi kamu tulis dekat sini nombor 3, macam tu kan. Okey, seterusnya kita tengok ayat nombor 2. Ayat nombor 2, Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Jadi dia nak cerita, ayat nombor 2, dia nak cerita pasal Encik Ismail membawa keluarganya. Kalau membawa keluarganya, mestilah dia bawa semua kan? Takkan nak dia pergi seorang-seorang. Jadi kalau dia bawa keluarganya, semua maksudnya semualah yang ada. Mesti ada Encik Ismail, bapa Imran, mesti ada Imran, mesti ada adik dia Irmi, dan mesti ada emak
Mak Imran tu kan. Nama apa Mak Imran? Mak Imran nama Puan Sakinah. Jadi kita tengok gambar mana ada semua keempat-empat keluarga Imran. Gambar mana? Gambar ni ke? Gambar ni ke? Salah. Gambar ni ke? Bukan. Jadi gambar mana yang betul? Jadi gambar ini. Nampak? Jadi yang ni nombor berapa? Yang ni nombor 1. Nombor 1. Atas tadi nombor 3. Okey. Senang kan? Okey, sekarang kita tengok ayat nombor 3. Ayat nombor 3. Puan Sakinah, Ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Jadi kalau awak tengok ayat yang kedua, ayat yang ketiga ni ada watak siapa yang ada dalam tu? Watak siapa? Ada watak Puan Sakinah, Ibu Imran. Lepas tu dia mengajar Irmi meluncur ais. Jadi maksudnya Ibu Imran dia mengajar Irmi meluncur ais. Jadi senang saja kamu cari dalam gambar mana ada Puan Sakinah dan mana ada Irmi. Jadi mana yang betul? Ni kan? Betul tak? Ni kan? Betul tak? Ada Puan Irmi, ada Puan Sakinah, ada Irmi. Jadi jawapan dia nombor 4. Nombor 4. Senang je. Okey. Yang lain-lain, 3 selebihnya kamu boleh buat sendiri kan? Sebab 3 kita dah bincang, 3 lagi kamu cuba buat sendiri. Baiklah, sekarang kita beralih kepada aktiviti 2, muka surat 2. Okey, sebelum tu kita baca dulu bersama-sama arahan dia. Arahan dia suruh kita buat apa? Okey, baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, itu arahan dia. Mula-mula kita kena baca dulu teks. Baru kita boleh keluarkan mana satu ayat tunggal, mana satu ayat majmuk. Baiklah, sekarang kita baca teks bersama-sama. Okey, tajuk dia sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Baiklah, sekarang kita sudah selesai membaca teks kan? Sekarang baru kita sebelum tu kamu tengok dulu bawah teks tu ada apa? Dia ada 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk. Jadi daripada petikan tadi yang kita baca, kamu kena keluarkan 4 ayat tunggal, kena keluarkan dan tulis balik. Tulis kembali ayat tunggal dan 4 ayat majmuk. Baiklah, sekarang kita baca lagi sekali untuk tentukan, untuk untuk kita keluarkan mana ayat tunggal dan mana ayat majmuk. Baiklah, yang pertama, bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Baiklah, ni ayat apa? Ni adalah ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab dia ada kata hubung. Kata hubung yang dan kata hubung untuk. Dua kata hubung ni dia fungsi dia untuk gabungkan ayat menjadi satu. Jadi tu tandanya tu ayat majmuk. Jadi kamu perlu tulis Puan Sakinah bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Jadi kamu tulis dekat ayat majmuk nombor 1.
Boleh? Okey, sekarang ayat seterusnya. Ayat seterusnya, beliau membuat lempeng kelapa. Ni adalah ayat tunggal yang Ustazah buat warna hijau ni adalah ayat tunggal. Kenapa dia ayat tunggal? Sebab dalam ayat ni tak ada pun kata hubung. Bila tak ada kata hubung tu tanda dia ayat tunggal lah, ayat mudah. Ayat satu ayat sahaja. Okey, letak dekat sini. Kamu tulis balik kat sini ayat dia. Okey, yang seterusnya. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ni pun ayat tunggal. Saya gariskan, nanti kamu tulis dekat sini. Ayat tunggal nombor 2. Okey, seterusnya. Ayat seterusnya. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ni ayat apa? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk sebab dia ada kata hubung. Ni, kata hubung dengan. Bila ada kata hubung, jadi kita boleh cam. Ni adalah ayat majmuk. Jadi saya garis ni tanda ni adalah ayat majmuk. Jadi kamu tulis dekat sini ayat majmuk nombor 2. Okey, seterusnya. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ni pun ayat majmuk sebab ada lagi sekali ni ada kata hubung dengan. Jadi ni adalah ayat majmuk juga. Saya gariskan. Ayat majmuk. Kamu tulis dekat ayat majmuk nombor 3. Seterusnya. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Okey, ayat ni ayat apa? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk juga. Kenapa ayat majmuk juga? Sebab dia ada kata hubung dan. Ini dan ni. Ada kata hubung dan. Jadi ni adalah ayat majmuk. Jadi sudah gariskan. Ni adalah ayat majmuk. Kamu tulis dekat sini. Okey, perenggan las. Tengok ayat majmuk dah siap. Jadi tentulah ni adalah ayat las ni. Perenggan terakhir ni adalah ayat tunggal. Tak apa, kita baca lagi sekali. Betul ke ni ayat tunggal ke ataupun ayat majmuk ni? Kan? Okey. Tengok. Minuman mereka ialah jus oren. Minuman mereka adalah jus oren ni adalah ayat tunggal. Sebab dia tak ada kata hubung. Ni saya gariskan, awak tulis dekat sini. Ayat tunggal nombor 3. Okey, seterusnya perenggan terakhir. Imran suka minum susu tetapi Ilmi suka minum jus oren. Ni adalah ayat majmuk sebab ada kata hubung tetapi. Bila ada kata hubung je, ni tandanya ni adalah ayat majmuk. Jadi kamu tulis ayat majmuk. Okey, seterusnya ayat terakhir. Mereka bersarapan bersama-sama. Okey. Ni adalah ayat terakhir ni adalah ayat tunggal dekat sini. Nanti awak kamu tulis. Dah siap. Kan? Kita dah bincangkan 2 aktiviti. Aktiviti 1 dan aktiviti 2. Jadi kamu kena buat. Sebab kita dah bincang, kamu kena buat baliklah bagi lengkap. Itu sahaja tugasan untuk pagi ini. Senang sahaja tajuk kita pada hari ini ayat tunggal dan ayat majmuk. Saya harap kamu faham dan boleh buat dengan betul lah latihan yang telah kita bincangkan ini. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.